أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك الحمد لله والشكر لله. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat-nikmat yang sedia ada, malah ditambah dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Kuliah Masjid Amidin pada malam ini ingin meneruskan huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-226 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan maksud kata-kata Syekh Ibn Atta' qurbuka minhu an takuna musyahidan liqurbihi minka wa illa famin aina anta wa wujudu qurbi. Jadi musi kalam hikmat yang ke-226 ini Syekh Ibn Atta' ingin menjelaskan suatu permasalahan berkaitan dengan hubungan manusia secara khususnya dan hubungan makhluk secara umumnya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah hubungan apa yang disebut sebagai dekat. Istilah Arab qurbu, bahasa kita, bahasa Melayu panggil dekat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan dekatnya manusia ini atau makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala itu? Apa maksudnya? Inilah yang perlu kita fahami baik-baik. Dan dia merupakan suatu penghayatan tasawuf yang lebih mendalam sikitlah. Tapi kita sekalipun mungkin tidak mencapai kedudukan ini, paling tidak kita boleh memahami maksudnya. Itu kita faham maksudnya. Apatah lagi kalau dengan izin Allah, Allah Ta'ala memberikan hidayat, lalu dijadikan kita dapat mencapai apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' ini. Paling tidak kita sudah ada pedoman, kita sudah ada landasannya. Dan ilmu ini penting kerana dia suluhan. Tanpa ilmu menjadikan seseorang itu mudah tersesat dan terbabas. Lebih-lebih lagi dalam usaha nak menghayati tasawuf ni, nak memahami dan menghayati tasawuf, perlu ada bimbingan, perlu ada keilmuan. Sebab tanpanya mudah bagi seseorang itu untuk tersalah faham, tersesat, terbabas dan macam-macam lagi lah.
Jadi persoalan isu yang ingin dijelaskan malam ini, yang ingin disambung huraiannya berkaitan dengan masalah hubungan manusia dan juga alam seluruhnya ni, alam semesta ni dengan Allah Ta'ala. Jadi hubungan itu disebut sebagai hubungan dekat. Istilah Arab disebut qurbu. Jadi sudah saya jelaskan dulu dan ingin saya mengulangi sedikit, nak ulang sikit lagi supaya perkara ini menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan kekeliruan. Sebab perkara ini kalau kita tengok selapis nampak semacam ada pertentangan dengan akidah. Kerana menjadi keyakinan kita sebagai seorang mukmin yang berpegang dalam akidahnya dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu faham Asy'ariyah atau Maturidiyah yang merupakan mazhab jumhur umat Islam sejak dari dulu sampai sekarang, bahawa Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah. Mukhalafah dengan arti Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu makhluk pun. Sedikit pun tidak ada persamaan antara Allah dengan segala makhluknya. Maka sebab itu Allah Ta'ala dari sudut tasawufnya, ulama tasawuf menyebutnya sirrul asrar, rahsia daripada segala rahsia. Kerana sesuatu yang tidak dapat dicapai hakikatnya, bersifat mukhalafah. Usuluddin menyebutnya mukhalafatuhu lil hawadis. Ataupun perkataan lain yang disebut oleh ulama Usuluddin juga, al-ajzu anil idrak. Kita tak mampu dah nak mencapai hakikat Allah Ta'ala tu. Itu kira siapalah tu. Tak mampu. Sebab apa tak mampu? Sebab Allah Ta'ala itu adalah sesuatu rahsia segala rahsia yang tak mampu dicapai hakikat dia tu. Semua ini hanya dicapai oleh seseorang mukmin di akhirat nanti, sebagai nikmat yang paling besar dalam syurga, dapat melihat Allah, melihat hakikat Allah Ta'ala menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi hakikat bahawa Allah Ta'ala bersifat mukhalafah, ini sifat yang hakiki bagi Allah. Tidak akan bertukar. Dunia ni gitu, akhirat bertukar, berubah, tidak. Kena pegang molek. Mukhalafahnya Allah Ta'ala ni sifat yang hakiki bagi zat dia itu. Tidak serupa dengan segala makhluk. Dan macam mana manusia dapat melihatnya, itu adalah suatu anugerah yang akan dikurnia, termasuk dalam kekuasaan Allah untuk mengurniakannya kepada hamba-hambanya yang soleh. Pegang, faham gitu cukuplah. Dan semua ini adalah berdasarkan kepada dalil-dalil. Dalam urusan agama kita ni, lebih-lebih lagi dalam masalah akidah ni, bukan saja masalah akidah, bahkan masalah fiqh ke, masalah ilmu-ilmu yang lain yang berkait ni, mesti ada dalil dia. Dalil Al-Quran dan Hadis, dan kaedah memahami yang betul, seperti yang digariskan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab ada juga yang juga menyebut berdalilkan Al-Quran dan Hadis, tapi tafsiran-tafsirannya itu ternyata bercanggah dengan ijma' ulama, bercanggah dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu kita tidak menerimanya. Terserahlah. Kalau ada orang nak pegang akidah-akidah yang syubhah ni, yang berlawan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terserah masing-masing lah. Cuma kita nak beritahu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan majoriti umat Islam dari dulu sampai sekarang, maka fahamannya dalam berakidah begini-begini, seperti yang dihuraikan oleh ulama-ulamanya. Jadi benda ni tak payah pada orang yang tidak ada kemampuan untuk akses kepada kitab-kitab ulama. Tapi alim ulama untuk tahu perkara ni jelas. Sebab ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, mereka ada senarai ulama dia, dan ada kitab-kitabnya, dan ada pandangan-pandangannya. Boleh rujuk ke situ. Nak tahu Ahlus Sunnah ke Ahlus Sunnah, rujuk kepada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang sudah dikenal pasti sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu betul mudahnya. Jadi kalau kita ada erti mengaji kita ni, rujuklah kepada alim-alim ulama yang tahu tentang perkara ni, yang dapat menjelaskan dengan baik, dengan rujukan-rujukan yang tepat,
rujukan-rujukan yang betul dalam perkara ini. Balik kepada masalah ni. Allah Ta'ala bersifat mukhalafah, tidak menyerupai sesuatu. Jadi sesuatu yang Allah Ta'ala yang bersifat demikian ini, dengan keadaan kita hari ini memang tak dapat nak capai lah. Tak dapat nak tengok, kerana pancian indera kita ini hanya dapat mencapai sesuatu yang memiliki ciri-ciri kemakhlukannya. Ada tepat, ada rupa, itu ini ciri-ciri makhluk semualah. Jadi kita sebagai manusia ni dapat mencapai, dapat menanggapi sesuatu yang bercirikan makhluk tu saja. Yang lebih daripada tu manusia dah tak mampu mencapai lagi dah. Kena pegang ini, kena faham dengan baik tentang perkara ini. Jadi kalau begitu, bila Allah Ta'ala bersifat mukhalafah, tidak sama sekali dengan makhluknya, maka antara huraian dan tafsirannya bahawa Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Makhluk sebagaimana makhluk tu dia ada tempat, dia ada ruang dia ada arah dia. Maka Allah Ta'ala tidak seperti itu. Makhluknya ada rupa, ada anggotanya, ada bahagian tu, ada bahagian ni. Maka Allah Ta'ala tidak seperti itu. Kena faham begitu. Jadi secara isu yang kita bercakap malam ini adalah isu yang kalau kita dari segi zahirnya tu melibatkan tempat. Bila sebut dekat ni, sudah tentu perkataan dekat tu sendiri memberi faham kepada kita tentang adanya tempat. Bila sebut dekat, jauh, tu tempat belaka tu. Maka dalam hubungan dengan Allah macam mana? Maka sebab itu perlu dijelaskan. Jadi kena jadikan akidah Islam kita itu sebagai landasan untuk faham dia ni. Jadi akidah mengajarkan kita bahawa Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah. Antara tafsirannya tidak bertempat. Jadi kalau begitu dekat itu sudah tentu memberi makna tersendiri, bukan dengan makna tempatnya. Baik, bagaimana? Ini saya sengaja mengulangi banyak kali sikit supaya kita dapat kefahaman yang jitu, yang jelas tentang perkara ini, dan tidak mudah diganggu gugat, sama ada tidak mudah diwaswaskan, disyubhakan oleh tafsiran-tafsiran, fahaman-fahaman yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pertama sekali, Allah Ta'ala, bagaimana hubungan Allah dengan makhluknya? Allah Ta'ala berhubung dengan makhluknya, kalau dari sudut usuluddinnya, iaitu dari segi taklukan sifat-sifatnya lah. Allah Ta'ala menguasai makhluknya dengan kudratnya, dengan iradatnya, ilmunya, sama'nya, basarnya, kalamnya. Jadi itu bentuk hubungan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Yang Allah Ta'ala bertakluk, sifat-sifatnya tertakluk dengan segala makhluknya ini. Kita ni sebagai manusia dan makhluk-makhluk lain, kita tetap terikat dengan kudrat Allah. Tak akan berlaku sesuatu pada diri kita ni melainkan semua itu berlaku dengan kekuasaan dia. Tak akan berlaku sesuatu perkara pada makhluk ini melainkan semua itu berlaku dengan kehendak, yang ditaklukan iradah dia tu, kehendak dia. Demikianlah sifat-sifat Tuhan yang lain yang bertakluk tu. Itulah hubungan Allah Ta'ala dengan makhluknya dari sudut usuluddin. Bahawa makhluk ini tertakluk. Allah Ta'ala bertakluk ke atas makhluknya dengan taklukan sifat-sifatnya. Seperti yang kita belajar dalam ilmu usuluddin tu. Jadi itu hubungan Allah Ta'ala dengan makhluk, mesti taklukan sifat-sifat dia tu. Jadi bagaimana semua itu? Semua itu Allah Ta'ala bertakluk kudrat, iradat, tidak boleh disifatkan dengan dekat atau jauh. Tak boleh disifatkan. Sebab Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha suci yang tidak melibatkan tempat. Jadi macam mana dia bertakluk ke atas makhluknya, itu juga termasuk dalam perkara mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau dalam Al-Quran, dia akan balik kepada firman Allah,
walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seseorang atau sesuatu yang serupa dengan Allah. Atau ayat lain, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ungkapan Nabi, kita tengok ungkapan Nabi, subhanaka la uhsi sana'an 'alaika. Maha suci Engkau ya Allah. Aku tidak dapat menyanjungmu dengan sebenar sanjungan. Ini hakikat Allah Ta'ala tidak mampu dicapai. Diyakini wujudnya dengan dalil-dalil yang jelas dan terang. Tapi bagaimana diri Tuhan itu tidak mampu dicapai. Rahsia segala rahsia. Tapi tidak ragu kita, yakin kita atas dalil-dalil yang sangat jelas dan terang. Itu kedudukan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar kemah benda ni, biar jelas benda ni. Kalau kita nak tengok ungkapan para sahabat juga, antaranya yang diriwayatkan ungkapan Sayyidina Abu Bakar seperti yang disebut oleh Imam Al-Qushairi dalam risalah. Dia kata subhana man lam yaj'alid dalil ila ma'rifatihi illa al-ajza, atau ada riwayat illa bil ajzi an ma'rifati. Maksudnya Allah Taala yang tidak memberikan ruangan untuk mengenal hakikat dirinya, kecuali lemah, tak mampu nak kenal hakikat dirinya. Itu ungkapan sahabat Nabi yang diriwayatkan. Maka yang tidak diriwayatkan pun seperti itu. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni adalah akabirus sahabah. Sayyidina Abu Bakar ni merupakan sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita disuruh menjadikan beliau sebagai pedoman. Ini kita ni sebagai orang Islam ni disuruh oleh Nabi sendiri suruh menjadikan Sayyidina Abu Bakar sebagai pedoman. Antaranya sabda Nabi, faqtadu min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah orang selepas aku. Nabi suruh ikut. Siapa? Antaranya Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini dalam riwayat ini. Riwayat lain ada lagi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu berpegang pada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, khalifah pengganti berarti Nabi yang bijaksana. Siapa al-khulafa ar-rasyidun? Ulama menyenaraikan 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi dalam hadis yang ini melibatkan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga. Jadi itu pedoman. Jadi saya nak kait macam mana benda-benda macam ni, bahawa keyakinan Allah Ta'ala bersifat mukhalafah, tidak sama dengan segala makhluknya, adalah dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang jelas, yang muhkamah, yang dapat dilihat huraian-huraiannya di dalam hadis Nabi. Demikian juga ungkapan-ungkapan para sahabat, terutama sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memang sengaja nak sebut kerek sikit benda ni, isu ni. Allah Ta'ala bersifat mukhalafah ni, antara tafsiran yang tidak melibatkan tempat, kerana sekarang ini umat Islam khususnya di Malaysia ni sedang diganggu pemikiran ni. Cuba nak dibawa masuk aliran pemikiran yang nak mensifatkan Tuhan tu ada tempat situ sini. Macamlah kita dengar pun sekian. Kerana semakin terang, semakin jelas mensifatkan Tuhan itu ada situ, ada sini. Itu adalah pemikiran, kefahaman yang keliru, yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dan tak tahan diuji dari segi dalilnya, tak tahan diuji. Ada orang kata, kita dengar-dengar ada orang kata Tuhan tu memang duduk di langit, duduk di Arasy. Lalu huraian yang dipahami daripadanya, kalau semakin tinggi kita duduk tu semakin dekatlah dengan Tuhan. Ada yang faham macam tu. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Memanglah kalau orang yang meyakini Tuhan tu ada di langit, ada di Arasy, semakin tinggi kedudukannya semakin dekatlah. Sebab kita ni semakin tinggi kedudukan semakin dekat dengan langit. Atas fahaman tu. Tapi fahaman tu bukan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bukan fahaman tu. Jadi kalau ada orang pegang fahaman ni, nanti mungkin orang buat rumah kau tinggi barangkali, buat kau dekat dengan Tuhan. Dan mungkin satu hari ada buat sejid atas tanah lapang ni dah, mungkin awak atas bukit lah lagi, awak atas gunung. Sebab apa? Kau dekat ni atas fahaman seperti itu. Tapi itu bukan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan faham. Kalau nak tengok dengan hadis Nabi pun nampak cendeng, nampak jelas kekeliruannya. Apa hadis Nabi? Nabi kata apa?
aqrabu ma yakunul 'abdu minallahi wa huwa sajid. Kedudukan yang paling dekat, paling dekat antara manusia dengan Tuhan. Di mana? Bila? Wa huwa sajid, dalam keadaan dia tengah bersujud. Jadi kalaulah difahami Tuhan tu ada tepat atas langit ke, atas arasy ke, tinggi kita ke dekat, sepatutnya tengah berdirilah dekat sekali, bukan tengah sujud. Sepatutnya kalau faham gitu. Kalau faham tu memang duduk atas langit, duduk jadi kau tinggi kau dekat, berlawan hadis ni. Hadis kata paling dekat ketika orang bersujud, bukan tengah berdiri. Tapi kalau ikut faham tepat tadi tu, Tuhan di atas langit, atas arah tu, patutnya tengah berdiri dah dekat sekali. Berlawan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan macam-macam. Itu fahaman yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak tahan diuji. Baik, balik sini. Jadi sekarang Allah Ta'ala bertakluk dengan segala makhluknya. Bagaimana? Itu adalah tidak dapat dipahami dan tidak boleh disifatkan dekat atau jauh. Ni hubungan Allah Ta'ala dengan makhluk ni. Bagaimana semua ini? Itu termasuk perkara yang tidak dapat dicapai oleh makhluk ini. Tapi diyakini bahawa makhluk ini terikat dengan Allah Ta'ala, dengan kudratnya, iradanya. Bagaimana? Tidak dapat diungkapkan dan tidak dapat dijelaskan dari aspek dekat atau jauh. Tuhan tu takluk dengan kita ni dekat ke jauh, tak boleh nak disifatkan macam tu. Sebab itu ulama-ulama menggunakan perkataan-perkataan yang lain daripada perkataan yang lumrah kita pakai. Kita kalau dekat, paling dekat sekali sentuh, dekat sekali. Bila kita sebut sesuatu benda tu dekat sekali, dekat mana? Paling dekat sekali dengan kita bila ia sentuh dengan kita. Tapi ulama-ulama, khususnya ulama tasawuf dalam menguraikan, dia kata Allah Ta'ala tu dekat, nisbah kepada taklukan, tetapi tidak bersentuh. Nak kabarnya bukan dekat yang macam kita faham tu. Sebab dekat kita ni paling dekat sekali sentuh, tu dekat sekali. Jadi bila ulama nak menjelaskan dia guna bahasa macam tu. Nak kabar bukan seperti yang kita faham. Allah Ta'ala dekat tapi tidak bersentuh. Baik, jauh pula. Bila jauh ni ada jarak. Ni bahasa kita. Jauh ni ada jarak. Sekilo. Jauh lagi 2 kilo. Jauh lagi 3 kilometer. Ataupun sekaki. Jauh lagi 2 kaki. Jauh 3 kaki. Ada jarak. Jadi bila kita sebut jauh, mesti ada jarak. Maka ulama, khususnya ulama tasawuf dalam menghuraikan perkara ni, maka gunakan perkataan Allah Ta'ala tu jauh tapi tidak berjarak. Nak kabarnya bukan seperti jauh yang kita faham. Jadi itulah ungkapan-ungkapan dan dijelaskan oleh ulama untuk menjelaskan tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nak ringkaskan tapi tak boleh mengurai kerana mungkin akan memeningkan. Bagaimana ulama menggunakan perkataan Allah Ta'ala itu dekat tapi tidak bersentuh, jauh tapi tidak berjarak. Sebenarnya untuk memadukan dua elemen dalam kefahaman kita terhadap Allah, iaitu aspek tanzih dan tashbih. Tambah orang panjang, tak apalah, tak pergi jauh lagi lah. Mana-mana yang ada asas ilmu, dia boleh fahamlah kekunci yang saya beri itu. Untuk orang ramai saya rasa kurang sesuai untuk saya jelaskan sekarang. Baik, balik sini. Itu hubungan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Kalau Usuluddin, kita sebut dia taklukan sifat. Baik, sekarang aspek hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Usuluddin dasar tu asas Usuluddin kita. Dia mengaji Usuluddin. Sekarang tasawuf nak tengok bagaimana hubungan manusia dengan Allah Ta'ala pula. Sudut manusia dengan Allah. Maka di sini timbulnya istilah dekat atau jauh. Tapi dekat atau jauh juga tidak melibatkan tempat, tetapi melibatkan makrifat hati. Apa yang disebut sebagai, kalau istilah ni dalam istilah tasawuf, orang panggil syuhud atau musyahadah atau perkataan-perkataan lain yang diguna pakai. Nak kabarnya manusia itu dikira dekat apabila hati dia itu memiliki kesedaran yang tinggi bahawa dirinya dan makhluk seluruhnya itu tertakluk dengan Allah. Kesedaran itulah yang akan mengukur dekat atau jauhnya manusia dengan Allah. Kesedaran itu.
yakni keyakinan kesedaran bahawa dirinya dan juga makhluk seluruhnya tertakluk dengan Allah. Semakin tinggi tahap keyakinan dan kesedaran ini, maka dikira semakin dekat dengan Allah. Contoh macam mana? Contoh, dekat jauh ni, dia merujuk kepada keyakinan dan kesedaran hati. Baik, sekarang kita tengok bab rizki lah. Ini tamsilan mudah untuk kita tengok benda ni. Masalah rizki, kita tahu bahawa pemberi rizki hanyalah Allah. Itu tauhid kita. Termasuk dalam pengertian kalimat tauhid la ilaha illallah, bahawa tidak ada yang memberi rizki itu melainkan Allah. Itu antara makna-maknanya. La ilaha illallah mencakupi makna lautan ilmu, mencakupi makna yang sangat luas. Antaranya, kalau dari aspek tadi itu, bahawa tidak ada yang memberikan rizki kepada makhluk ini melainkan Allah. Itu dari segi tauhid. Dan kalau kita tengok dari segi al-asma al-husna pula, antara nama-nama Allah itu Ar-Razzaq. Dialah yang maha memberi rizki. Jelas. Cuma dalam penciptaan alam ini dan pentadbiran alam ini, rizki yang dikurniakan Allah Ta'ala itu ada kaitan dengan sebab musababnya. Undang-undang sebab musabab ni. Orang berusaha dia dapat, tapi tidak semua orang berusaha itu dia dapat. Orang yang rajin bekerja dia kaya, tapi tidak semua orang yang rajin kaya. Orang yang malas tak dapat, tapi tidak semua orang yang malas tak dapat. Maka demikianlah, orang yang sumber pendapatan dia banyak, dia kaya, tapi tidak semuanya. Berapa ramai orang yang berpendapatan banyak tapi berkesudahan apa-apa ke dana? Tak ada benda, dijadikan joli situ, joli sini, gila situ, gila sini, akhir kali apa-apa ke dana. Tapi pendapatan dia banyak, tak cukup umur sebulan. Berapa banyak orang yang pendapatannya sangat sederhana, tapi lebih sama piti dia, lebih sama duit dia. Berapa banyak? Bermacam-macam ragam. Ada orang pendapatan banyak, dia sendiri tak nak pakai. Makan pun tak boleh. Telur dua teh bagi boleh makan. Makan lebih orang lain, dia bagi penyakit macam-macam. Berapa banyak macam gini. Berapa banyak orang yang tak ada pemilikan, tapi dia makan sedap, ada rezeki, habis licin barang dia. Macam-macam. Jadi hal-hal rezeki ni pelbagai ragam. Jadi hakikat di sebalik semua ni Allah yang memberi rezeki, keyakinan kita. Tetapi Allah Ta'ala mengatur alam semesta ni dengan undang-undang sebab musabab. Itu sunnatullah. Ghalibnya, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang rajin, dia dapat banyak hasil, dia kaya. Ghalibnya orang yang berkedudukan, bersumber pendapatan yang tinggi, dia akan banyak sumber dia. Dia akan menjadi kaya. Banyak rezeki dia. Ghalibnya. Tapi tidak semestinya. Baik, sekarang kita ada keyakinan ini. Tetapi nak ukur jauh dekat kita macam mana? Sejauh mana sebab musabab itu mempengaruhi kalbu kita, itulah pengukur jauh atau dekat. Dalam keyakinan kita ni, kita yakin Allah Ta'ala memberi rezeki, tapi kita ni bimbang betul tentang sebab musabab. Maksudnya kita fikir, kalau tak ada sebab musabab ni, padang dah kita ni, tak ada makanan dah kita ni, mati dah kita ni. Kita cukup bimbang, terpengaruh dengan sebab musabab. Maka hal itu meletakkan seseorang itu pada kedudukan jauh dari Allah. Itu maksudnya. Itu nak kebuat jauh tadi. Sejauh mana keyakinannya terhadap Allah. Bila keyakinannya lemah, maka pengaruh sebab musabab itu tinggi atas diri dia. Maka dia jauh daripada Allah. Tapi bila keyakinannya terhadap Allah itu lebih kuat, sehingga pengaruh sebab musabab ini menjadi lemah, kurang. Dia lebih yakin kepada Allah yang memberi rezeki. Ada sumber pun adalah, tak ada pun tak apalah. Tidak membimbangkan dia. Kalau ada pun bimbang sikit-sikit saja, maka dikira kedudukannya lebih dekat dengan Allah. Bahkan yang paling dekat, bila seseorang itu meyakini tentang Allah Ta'ala memberi rezeki, sehingga dia tak pandang langsung kepada sebab musabab. Tidak pandang langsung kepada sebab musabab, maka kedudukannya dikira lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Maka itulah yang dikatakan sebagai syuhud. Keyakinan, kesedaran hati. Keyakinan hati, kesedaran hati, kefahaman hati, ingatan hati dalam hubungan seseorang atau makhluk ini, alam semesta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah pengukur kepada dekat atau
jauh. Dan itulah yang ingin dibicarakan oleh Syekh Ibn Atta. Maka sebab itu Syekh Ibn Atta kata, dekatnya engkau dengan Allah Ta'ala itu ialah menurut keyakinanmu, adalah ukurannya adalah musyahadah, yakni pandangan batinmu. Apa pandangan batin? Pandangan batin ini asasnya elemen dia keyakinan, kefahaman, kesedaran hati, zauk hati, ingatan dan hadir hati dalam hubungan dia dengan Allah. Itulah yang membentuk musyahadah ataupun syuhud. Bila seseorang tu ada keyakinan Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki, kemudian ingatan itu hadir dalam hati dia, jeliga dalam hati dia, merasa senang dengannya, sehingga tidak terpengaruh dengan sebab musabab, selalu hadir ingat bila datang rezeki, terus melihat ini adalah gerak daripada Allah yang mendatangkan rezeki kepadaku. Bila benda-benda macam ni kekal menjadi isi hati dia, sifat bagi hatinya, itulah yang dikatakan syuhud, musyahadah dalam istilah tasawuf. Dan itulah pengukur dekat atau jauh antara seseorang dengan seseorang. Maka sebab itu dalam perkara ni kealiman seseorang itu bukan pengukur. Boleh jadi seorang alim dia mencapai perkara ni, berarti dia bukan saja alim tapi dia dekat dengan Allah. Tapi boleh jadi dia seorang alim tapi hatinya gelak gelemak, lupa habis perkara-perkara ni, dipenuhi dengan pengaruh sebab-sebab dalam hatinya. Dia alim tapi jauh daripada Allah dari sudut tasawufnya. Jadi itulah ukuran dekat atau jauh dengan Allah. Sejauh mana keyakinan terhadap Allah itu bertapak dalam kalbu, sehingga dia menghidupkan kalbu, menghadirkan hati, hadir di dalam ingatan, perasaan dia, keyakinan dia. Itulah pengukur dekat atau jauh seseorang dengan Allah. Maka tentang kedekatan dengan Allah Ta'ala ni disebut dalam banyak ayat Al-Quran. Antaranya firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Surah Al-Baqarah ayat 186. Artinya, jika hamba-Ku bertanya kepadamu, yakni wahai Muhammad, tentang aku, yakni tentang Allah, maka sesungguhnya aku dekat, yakni beritahu kabar kepada mereka itu. Aku, kata Allah, dekat dengan mereka ni. Allah Ta'ala dekat. Dekat kalau Usuluddin kau, berarti Allah Ta'ala bertakluk dengan seluruh makhluknya. Dan taklukan Allah Ta'ala itu tak dapat diukur. Dekat tu jarak ni dekat dengan dah. Bertakluk secara mutlak, secara sempurna ke atas segala makhluknya. Sehingga ulama menyebutnya dekat tidak bersentuh, jauh tidak berjarak. Itu bahasa ulama untuk menjelaskan satu keadaan yang memang bukan seperti yang kita faham. Macam saya kata tadi lah, bahasa kita kalau dekat kali mesti sentuh. Kalau kalau jauh kau mesti berjarak. Itu faham kita. Dalam hubungan dengan Allah, kedekatan Allah dengan kita ni tidak boleh kita faham seperti yang kita faham dalam hubungan kita dengan sama makhluk. Maka sebab tu ulama tasawuf kena bahasa tu. Dekat tidak bersentuh, jauh tidak berjarak. Tu bendanya. Baik, demikian juga firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, Suratul Waqiah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ayat 85 artinya, dan kami yakni Allah lebih dekat kepada orang yang akan mati itu daripada kamu. Bila kita tengok orang nak mati, orang nazak nak mati, kita duduk dekat dengan tepek dah dengan dia ni. Orang dekat dengan telinga dia. Dekat apa? Ajar ke dia supaya menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dekat lah. Kena mulai kita hendak tu dekat dengan cuping telinga dia. Kita duduk dekat dia. Tapi Allah Ta'ala kata, aku lebih dekat kepada dia tu, orang nak mati tu, berbanding kamu duduk tepek dengan dia tu. Dari segi mana ni? Sama lah. Cuma perkataan yang dipakai tadi di sini ni, kalau atas tu qarib, ini tengok dari segi bahasa dulu. Qarib tu dekat. Aqrab ni lebih dekat. Lebih dekat. Ini semua adalah merupakan huraian penjelasan-penjelasan yang nak menggambarkan tentang taklukan Allah Ta'ala terhadap makhluknya, yang kita tidak boleh faham dalam bentuk kefahaman yang melibatkan tempat dan jarak.
Macam saya kata tadi, kena faham molek bab ni. Tapi Allah Ta'ala kata, kami lebih dekat kepada orang yang akan mati tu berbanding dengan kamu. Kalau kita nak tafsir secara mudah kok, dengan tafsiran huraian ataupun dengan takwilang lah, tafsiran dalam perkara ni maksudnya kematian orang tu berada dalam kekuasaan Allah. Kita ni dah lewat benda, kalipun kita duduk dekat dengan dia, kalipun duduk dekat, duduk pegang wayar masuk dalam hidung dia tu, panggil pernafasan sokongan tu, subih duduk dengan kita, duduk kawal dia. Tapi Allah kata, aku lebih dekat daripada dia lagi. Maksudnya hidup mati dia tangan aku dalam kekuasaan Allah, bukan kau ni yang duduk kawal itu, kawal ni. Itu tafsiran yang dekat untuk kita faham dia ni. Tetapi kamu tidak dapat melihat, yakni kamu tak dapat melihat kedudukan perkara itu, sebab dia adalah merupakan perkara gaib. Cuma kita diberitahu dalam Al-Quran dan hadis, dan menjadi keyakinan kita, dan ada asas keyakinan kita tu. Bukan sekadar diberitahu dalam Al-Quran dan hadis, tetapi akal kita dapat menerima konsep ini dengan baik. Itu bendanya. Demikian juga disebut dalam Al-Quran ayat lain lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah Qaf ayat 16. Tadi surah Al-Waqiah ayat 85. Tadi kalau tadi dengan orang yang nak mati tu, kita duduk tepek, Allah kata aku lebih dekat kepada orang nak mati tu banding kamu yang duduk tepi dia tu. Ayat ni lain lagi. Artinya, dan kami yakni Allah lebih dekat kepada manusia itu sendiri dari orang nadinya, orang lehernya. Kita ni manusia ni, orang leher kita ni setepek dengan kita dah, memang dalam kita dah. Orang ni, orang leher, orang merah ni, orang nadi kita ni, memang setepek dengan kita, bukan setepek, sebahagian dari kita. Tapi Allah Ta'ala kata, aku lebih dekat kepada engkau daripada orang lehermu sendiri. Jadi semua ini seperti yang saya katakan sudah tentu tidak melibatkan tempat, tetapi ungkapannya itu qarib, akrab, dari segi makna zahir memanglah melibatkan tempat, tapi dalam hubungan dengan Allah tidak boleh kita faham dengan satu kefahaman yang melibatkan tempat. Nak beritahu bahawa taklukan Allah Ta'ala kat atas diri kita ni, bahawa hidup mati kita ni bukan sekadar hidup mati, seluruh urusan kita ni semuanya adalah dalam kekuasaan Allah. Sekalipun orang tekuk kita ni dekat dengan kita, dekat dengan dengan kita ni, seolahnya mati hidup kita ni dan kawalan kita dah. Sekalipun orang murid kita dekat dengan kita, tapi urusan kita, hidup mati kita, bahkan urusan lain, semuanya dalam kekuasaan Allah semata-mata secara sempurna. Itu tafsiran, takwilan kalau kita nak jelaskan bahawa kami lebih dekat kepadanya, kepada seseorang itu, daripada atau berbanding orang mereh ataupun orang mari ataupun orang tekuk mereka itu sendiri. Maka demikianlah kesimpulan mudahnya bahawa maksud dekat atau jauh hubungan manusia dengan Allah tu dari sudut Allah Ta'ala dengan makhluknya itu, dengan erti Allah Ta'ala bertakluk, tertakluk atas segala makhluknya. Bagaimana tertakluk? Dia juga sama, iaitu tidak dapat difahami oleh kita. Maka tidak boleh disifatkan sama ada dekat, tapek ke, jauh-jauh, tak boleh nak kata gitu. Cuma kita kena yakin bahawa kita tidak terpisah daripadanya, tidak terlepas daripadanya. Bagaimana? Tidak dapat difahami hakikat itu. Termasuk walam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai', termasuk mukhalafatuhu lil hawadis. Adapun dari pihak kita ni, dari sudut tasawufnya, dekat atau jauh manusia dengan Allah, sejauh mana kesedaran itu tertanam di dalam kalbunya. Semakin tinggi kesedaran terhadap hubungan dia dengan Allah, keyakinan terhadap hubungan dia dengan Allah, maka dikira semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekadar itu saja kuliah untuk malam ini. Mudah-mudahan akan bersambung uraian pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.